Okay, Syida. Okay, lepas tadi kita dah berkenalan. Boleh tak kalau Aina nak tahu lah apa yang Syida nak kongsi dengan Aina pada hari ni? Okay, hari ni saya nak kongsi pasal kawan lah. Kawan yang berdekatan dengan saya. Kawan tu dia macam dia ada sesuatu lah dengan diri dia yang dia tak suka pada saya. Yang saya rasa lah dia cemburu kepada saya dengan saya rasa lebih kepada persahabatan. Sebab saya ada bersahabat dengan orang lain. Tapi itulah, saya kawan dengan dia. Macam tu. Maksudnya kawan ni Syida declare dia as sahabat ke? Tak. Saya kawan lah, kawan. Okay. Syida kata Syida pun ada kawan dengan orang lain. Maksudnya yang tu kawan juga ke ataupun Dia tu sahabat saya lah. Saya memang anggap dia memang sebagai sahabat lah. Sebab dia selalu ada dengan saya bila waktu susah dan senang. Tapi yang berbezanya dia dengan kawan saya seorang lagi ni, sebab dia sentiasa bila everything happen tu, dia akan bagi saya, akan ingat. Macam orang kata kalau macam susah tu, dia akan macam bagi saya surah-surahkan ayat-ayat untuk saya macam kembali balik. Macam okay, macam balik pada Allah balik. Macam tu lah. Bukanlah kata Islamik, tapi kadang-kadang benda tu penting lah saya rasa untuk saya bila saya betul-betul tengah down. positif lah, kawan yang positif. Okay, yang kawan Syida nak cerita ni boleh nak tahu apa yang Syida rasa isu yang Syida kata yang dia jealous tu. Macam mana benda tu Syida boleh rasa jadi? Saya rasa dia sebenarnya benda tu mula tak timbul pun. Tapi bila dah macam dah lama tu, saya perasan macam dia pernah lah, dia ganggu saya punya sahabat lah. Dia ganggu saya punya sahabat dengan dia hantar WhatsApp daripada pelbagai nombor. Mungkin nombor tu orang kata daripada macam adik-beradik dia ke, macam tu lah, yang rapat-rapat dengan dia. Itu pun saya tak tahu lagi lah dia sebenarnya. Sebab sahabat saya ada cerita dengan saya. Dia selalu bagi hint-hint lah pada saya untuk cakap macam kalau tak suka cakap, kalau tak suka cakap. Macam tu lah. Macam kalau dia macam selalu mesej, kalau saya tak suka bagi tahu. Saya pun macam pelik bila lama-lama dia asyik tanya macam tu kan. Saya pun tanya kenapa. Rupanya dia ada terima mesej. Dan dia pernah lah screenshot pada saya orang yang hantar mesej tu. Dan benda tu bukan hanya satu nombor lah, banyak lah. So dalam keadaan tu saya pun macam, saya dah rasa macam terancam lah. Saya rasa macam orang yang, maksudnya ada seseorang yang memerhatikan saya. Kadang-kadang bila saya pergi mana-mana, dia macam tahu je. Macam tu lah. So saya macam, saya tak dapat detect lagi lah orang ni siapa. Tapi ada macam dah lama sikit tu, yang kawan saya ni, sahabat saya ni, dia ada buat macam kiranya pendekatan untuk tahu siapa yang nombor tu kan. Dia pun bagi dekat pakcik saudara dia. So bila bagi pakcik saudara dia, bila dah ni tengok-tengok sebenarnya macam tu lah, boleh detect lah sebenarnya kawan yang saya rapat tu. Macam tu lah. So memang agak menakutkan lah di situ. Itu peristiwa yang pertama. Dah banyak-banyak nombor kan dia, kiranya mesej yang macam berunsurkan tak wajar lah untuk seseorang nak mesej macam tu kan. Dia bagi saya, dia bukan bagi saya, bagi sahabat saya kek brownies. Saya tak kisah pun kek brownies, saya tak kisah pun. Tapi dia menggunakan nama saya dan diibarat macam saya yang bagi kek tu kepada kawan saya, sahabat saya ni. So dalam keadaan tu macam takutkan lah, menakutkan. Kenapa dia nak bagi, macam rasa macam misteri sangat. Itu pun sebab saya tak tahu. Bila kita dah songkar lama-lama ni, macam dia lah yang saya rasa. Sebab dia memang peminat brownies. Sebab saya pun memang rapat dengan dia. So saya tahulah macam. Maknanya dia cubalah untuk rosakkan hubungan Syida dengan sahabat yang seorang lagi tu. Saya rasa macam tu. Jadi Syida pernah macam bercakap dengan dia ataupun confide atau luah dengan dia apa yang Syida rasa? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Sebab saya sendiri pun tak ada kekuatan untuk nak ni. Sebab saya takut bila saya betul-betul luah, nanti hubungan kami mungkin takkan pernah sama. Dan mungkin memang takkan sama lah. Maksudnya Syida nak jagalah hubungan Syida dengan kawan yang sama, yang tu jugalah. Mungkin sebab kerana saya terikat. Saya rasa lah. Apa yang membuatkan Syida terikat tu? Terikat tu sebab saya betul belajar sama-sama dengan dia. Lepas tu saya pun ada macam orang kata macam persatuan macam tu kot, yang boleh mengikat saya dengan dia. Saya faham. Maksudnya Syida, dia keliling Syida. Syida tak boleh lari sebab dia belajar sama-sama cakap. Betul. Dan buat masa sekarang ni memang saya duduk rumah sewa pun memang sama dengan dia. So saya rasa macam memang tak boleh lari. Tapi saya rasa okey lah sebab saya ada kenderaan sendiri. So saya tak perlu macam nak bergantung pada dia. Sebab
Saya boleh je gerak sendiri. Okay lah, kalau macam tu saya macam nak buat aktiviti lah dengan Syida. Okay, macam Syida nampak kat depan ni macam kursi. Okay, saya tahu kursi ni kosong. Okay. Kalau lah, okay, Syida cuba bayangkan sekarang ni kawan Syida tu ada depan ni, dan Syida boleh cakap kat dia apa sebenarnya yang dalam hati Syida nak luahkan. Okay, sorry lah, aku bukan nak cakap apa. Aku sebenarnya tak suka kita macam ni. Kita memang okey, maksudnya memang okey je. Macam kalau masak sama-sama, kalau kau panggil aku okey je, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang aku adalah timbul rasa yang, bukan timbul rasa lah, sebab apa yang aku cerita tadi kan. Maksudnya macam pasal kau message Azin macam tu kan, kau WhatsApp banyak nombor tu, gigih lah. Aku rasa macam kau gigih sangat untuk nak merosakkan, maksudnya untuk memburukkan aku lah dekat sahabat aku. Tapi aku macam, aku tak tahu benda tu dah lama rupanya, dan sahabat aku simpan je benda tu kan. Okay, tapi tak apalah. Aku macam okay, pasal yang kek pasal kek tu, kau ada pula, maksud aku macam kau sanggup spend duit untuk nak bagi kat dia menggunakan nama aku. Tapi sekarang aku rasa macam, apa motif kau lah. Tapi aku macam okay, aku bagi kau peluang lagi. Aku tak kisah, tak apa. Kau tak terus terang dengan aku, okay, tak apa. Kau tak pernah cerita dengan aku pun sebenarnya. Apa, tapi daripada segi cara kau, aku tahulah sebenarnya mungkin memang kau cemburu lah pada aku. Mungkin kerana aku ada sahabat macam tu. Tapi bukan aku nak pun, Allah yang kurniakan kat aku. Mungkin sebab aku sendiri pun, aku doa untuk aku nak jumpa orang yang baik. Dan aku pun cuba untuk jadi baik. Kau pun baik sebenarnya. Kau memang baik. Kau memang baik dengan aku. Kau kalau aku cakap apa-apa tolong, kau mesti akan buat. Aku memang appreciate lah apa yang kau buat kat aku. Tapi aku harap kau tak adalah rasa macam iri hati pada aku. Sebab aku tak pernah rasa iri hati kat kau. Walaupun kau lebih dengan aku macam mana pun, aku tak ada rasa benda tu. Sebab aku rasa manusia ni di kehidupan jalan cerita dia berbeza. Kalau kau rasa, aku tak tahulah, kadang-kadang aku rasa kau memang ada lah sesuatu yang dengan aku. Tapi aku macam, aku mana nak ignore. Aku ignore benda tu. Tapi aku nak kita macam orang lain. Maksudnya macam biasa. Tapi terang kau yang timbulkan macam tu. Tapi aku bagi je peluang kat kau. Aku bagi peluang kat kau, jangan risau. Tapi aku harap kau tak adalah nak kenakan aku balik. Dan aku minta maaf sangat lah kalau ni kata aku tak boleh macam dulu. Aku minta maaf sangat. Okay, banyak lah Syida nak luar. Maksudnya banyak benda yang Syida simpan seorang-seorang. Jadi apa perasaan Syida lepas dah luar dekat kawan Syida? Saya rasa lega. Sebab benda ni dah lama saya simpan, tak tahu nak share dengan siapa. So bila ada pendekatan macam ni, saya rasa macam saya healing lah. Rasa macam, rasa lega lah, rasa lega. Kalau andai lah, okay, kawan Syida depan ni, kalau Syida boleh jadi diri dia sekarang ni, apa yang dia akan jawab kat Syida lepas Syida luah macam tu dekat dia? Sebenarnya aku cemburu dengan kau. Aku cemburu dengan kau. Aku tak dapat macam mana kau dapat. Aku nak apa yang kau dapat. Aku rasa, terutama lah, aku rasa dengan Azil tu, kau selalu all out dengan dia. Maksudnya kau sanggup spend duit ratus-ratus kat dia. Aku tak dapat benda tu. Aku nak benda tu. Macam mana kau take care dengan dia. Kalau contoh dia sakit ke macam mana, kau pergi ambil dia, kau bawa pergi wangi. Tapi aku tak dapat benda tu. Kalau dia kata apa-apa, everything lah, bukan pasal orang kata sahabat je, tapi pasal apa pada diri kau, aku ada rasa cemburu. Okay, jadi bila Syida cakap dia akan jawab macam tu dekat Syida, jadi adakah Syida rasa macam diri Syida lebihkan kawan Syida seorang lagi? Syida rasa dia pada hakikatnya sebenarnya dua-dua saya sama je sebenarnya. Tapi bila saya jujur, kalau apa yang saya bagi kat dia, saya akan bagi juga kat dia. Tapi bila disebabkan effort, maksudnya macam ada lebih, saya nampak sahabat saya ni. Sebab dia bila yang saya nampak lah, saya rasa mungkin dia nampak sekarang saya akan, memang kalau macam kita sekarang, mungkin dia akan nampak saya lebih lah dengan sahabat saya. Tapi mungkin pada hati tu lebih pada sahabat. Tapi kalau di sekeliling tu adalah dengan dia.
Maksudnya sahabat Syida pun bagi effort yang sama untuk Syida. Jadi dia rasa benda tu tak cukup lah untuk dia. Macam Syida rasa. Dia nak saya bagi hati saya juga kat dia. Tapi dia tak tahu hati saya pun dah tawar dah dengan dia. Untuk saya macam dulu balik, saya rasa macam tak boleh. Even dia punya birthday tu pun saya rasa macam, aku nak bagi, saya boleh je nak bagi. Saya boleh je nak bagi macam mana saya bagi kat Azim. Saya memang bagi macam-macam lah dekat sahabat saya. Saya sanggup spend duit untuk beli jam ni 200. Saya macam tak kisah sebab dia pun spend kat saya harga jam 1000. So saya rasa macam saya tak pernah expect apa-apa pun daripada sahabat saya. Saya everything saya bagi kat dia, saya tak pernah macam rasa nak ingat tak ada. Tapi dia selalu macam akan bagi lebih daripada saya. Jadi bila dia macam tu, saya pun ada rasa untuk memberi pada dia. Tapi kalau dengan kawan saya ni, bila saya memberi pada dia, kita tak rasa sama macam mana kita bagi kat sahabat kita. Bukan kerana dia tak beri pada kita, tapi kita ada perasaan untuk macam tak sama. Memang tak sama. Ya, setiap persahabatan lain-lain kan benda ni. Betul. Dan saya rasa itulah, saya rasa lega lah bila dalam sesi ni. Okay.